Assalamualaikum, kita kembali lagi di Lapa Boa. Stress, struggle and relief. relief. Okey, Bol. Tak okey jugalah. Tapi kali ni aku rasa kau lain. Kenapa? Kau macam penyampai umur besar. Ya. Aku lebih sopan untuk episod kali ni, Bol. Okay. Sebab sepanjang Lapa Boa bersiaran langsung, ini kali pertama kita dapat guest perempuan. Ya Jemputan kita perempuan. Jadi kau nampak, dikabulkan juga doa kita. ya. Kau nampak cara aku duduk ni, macam duduk kat parlimen. Habis aku ni apa? Pengapit. Sebelah. Tapi aku kahwin dulu kan kau pengapit. Yelah, sama-sama lah. Alright. Kan. Untuk episod kali ni, Bol, dia lain. Betul. Okey, kalau sebelum-sebelum ni kita dah macam-macam dah kita orang kata kita punya Bersama jemputan. dah. Ada yang pemain bola ada. Ada pemain bola apa semua tapi yang belum ada perubahan lagi, Yucha mana? Yucha tak tahulah dia bagaimana. Tapi bila aku dapat tengok guest Kau sama filem pula ke Cha? Wah, kau banyak pula job kau ya. Aduh. Tapi lepas aku tengok kita punya tetamu pun, aku rasa Yucha tak apalah, kau teruslah berlakon. Stay at home. Stay lah. Sebab aku rasa guest seorang ni kita dah boleh dah ni. Okey ni. Alright, okey, Bol. Tapi kali ni dia bukan seorang tau. Oh, ya. Ini orang kata episod yang kita ada 2 guest artis. Itulah dia. 2 guest kita hari ni. Macam mana kita nak handle? Dan 2 orang kata bidang berlainan. Seorangnya dalam industri seni. Dan seorang lagi dalam industri perubatan. Perubatan. Kesihatan, kecantikan. Dia lah. Kenalah dengan kita yang tak apa-apa nak cantik ni. Kejap lagi kita tanya. Itu sebab aku tunduk sikit. Okey. Tunduk malu sikit. Okey, jadi ini dia kita kenalkan untuk minggu ini. Episod kali ini kita ada Maiza dan juga Dr. Zura. Daripada Bella Clinic. Terima kasih. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Doktor sihat? Doktor sihat? Assalamualaikum. Sihat. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau doktor sihat, saya sihat. Siapa yang sakit? Aku. Okay. Alright, okay. Ini dia pun yang kita tahu di sebelah kita ni Maiza dalam industri seni. Betul. Nanti kita akan congkil lagi. Orang dia kalau nak congkil lebih-lebih pun elok-elok. Kau kena hati-hati. Kenapa? Dia bukan orang kata penggiat seni tanah air je. Dan dia juga Sri Kandi. Dia seni pertahanan. Dia banyak seni dia ni. Okey, faham. Okay, tengok daripada gaya pandang mata dia lah. Dia. Dia tengok bulu mata pun seni. Seni. Aku dah mula goyang. Okey, dan juga nanti kita akan bersama dengan Dr. Zura. Dr. Zura Dalam kecantikan. Tengok manis orang dia manis. Ya Allah. Terima kasih. Memang daripada kecil manis ya. Okey. Jangan lebih. Okey. Jangan lebih. Alright. Aku mula goyang kan. Okey, alright, tak ada apa dah. Okey. Sekarang kita yang pertama kita nak bersama dengan Maiza lah. Kan? Tapi itulah pun macam kau cakap kau nampak macam seram-seram. Aku dah rasa macam anak dia. Okey, kita tahu Maiza seorang anak seni, seorang pelakon. Alright. Kami nak tahulah. Kita orang nak tahu Maiza sebelum orang kata ke orang kenal berkecimpung dan Maiza ni seorang apa? Siapa dia? Kan? Pramugari ke dulu? Ke macam itulah. Saya sebelum berkecimpung dalam dunia lakonan ni, saya seorang penyanyi. Penyanyi? Serius ah? Serius? Saya menyanyi di orkestra PDRM. Polis Dah pula. polis pula. Dah silat boleh. Polis pun dia. Dah makin seram. Maklumlah muka-muka penjenayah macam kami ni tak boleh tengok. Gari bawa gari. Tak ada. Okey, so seorang penyanyi untuk PDRM. Ya, saya. Dalam polis apa nama dia kalau ada yang kalau Combo, Navy combo polis. dia panggil combo lah. Kalau macam dinner, kalau macam ada yang polis nak retire, diorang nak pencen ke apa. So kita orang akan ada function, masa itulah Maiza akan nyanyi. Maknanya masa masuk berkhidmat untuk PDRM ni, terus duduk di bawah combo ke ataupun ada tak. Dia macam panggil-panggil je. Sebab selain daripada combo, sebab Maiza dulu belajar muzik. Okey. Asalnya jadi penyanyi. Bukan polis Nasib baik lah. Maksud dia kita boleh buat jenayah lah. Aku tak risau je. Maksud dia kalau kata dia orang ada maksud dia kalau ada event-event PDRM, Maiza akan menyanyi lah. Maknanya outsource lah. Bukanlah Maiza ni anggota polis. Bukan lagi. Itu yang tanya berkhidmat berapa lama. Takkan tiba-tiba combo kan. Aku baru nak tanya dia. Pencen berapa? Alhamdulillah nampaknya perlu jantan aku naik balik. Okey, cantik. Okey, alright. So maksud dia penyanyi. Memang start menyanyi dulu. Daripada sekolah.
Daripada sekolah. Asalnya memang nak jadi penyanyi. Semua audition aku pergi, Akademi Fantasia, Mentor semua aku pergi. Okey, AF berapa pergi? AF berapa? AF3, AF4, Empat. okay. Okey. 5. Tak jumpa lah. Engkau dia pergi juga, juga. Dia pergi juga Kat tapi KLCC tu kan, kat belakang KLCC tu kan. Yang beratur panjang kan. Minta maaf lah kawan saya waktu tu kat rumah cermin tak ada. Teringin juga dia nak pergi. Tak jumpa Dr. Surah. Tak jumpa lagi. Oh, okey. So memang nak jadi penyanyi. Okey. Ada darah seni ke? Dalam family ada darah seni ke? Mak saya orang teater, bapak saya pemuzik. Alamak. Memang Instrumen bapak selalu main, ayah main? Ayah main bass. Main bass. Selalu macam wedding-wedding orang kahwin. Okey. Main bass, sepak So sakit tu. memang minat. Okey, Maiza orang mana? Saya orang KL lah. Orang KL lah. Orang Oh, KL. memang anak jati KL? Ya saya. Minum ayat kotak. Main futsal. Main futsal. Okey, so maksud dia daripada sekolah lagi memang tadi Maiza dia cakap Maiza belajar muzik. Belajar dekat mana? Aswara ke? Saya masuk International College of Music. Wah. What is that? Okey, wow. College International Music. Wah, nak sebut pun payah. Okey, so masuk belajar muzik. Belajar muzik tapi ambil course vokal. Course vokal. Tapi setelah belajar tak habis sebab malam tu Meza menyanyi kelab. Okey, Okey, tak takut kita. tak takut kita. Kenapa tak jumpa? Kenapa tak nampak? Okey, so jadi apa ada isu boleh kongsi ke apa yang menyebabkannya? Isu maksudnya? Maksud dia okey kata tadi belajar tak habis, lepas tu maksud dia dah bekerja lah. Yelah dah kerja malam. Lepas tu nak kena bangun pagi pergi kelas lagi. Mata rabak. Ya. Duit dah ada. Badan sakit. Duit dah ada kan. So belajar separuh, lepas tu okey teruskan kerjaya dengan menyanyi. Sebab ke belajar tu rasa macam tak minat, lebih minat pada menyanyi ke macam ni? Ataupun nak terus menyanyi terus je ke? Tak. Lepas tu pergi kat audition, lepas tu mak cakap engkau ni tak ada luck lah. Dia macam sway lah engkau dalam okey. pergi audition semua tak dapat. Sebab mak orang teater, mak cakap apa kata kalau kau try ke bidang lakonan. Oh, ikut dia pula. Ikut dia lah. Pada masa tu Maiza tak suka. Memang kita tak ada hati pun nak berlakon macam mana ni. Lepas tu adik pula dia suka. Dia masuk agensi. Jadi extra ni lah. Lepas tu masa tu teman adik. Lepas tu orang dia cakap itu kakak engkau boleh tak panggil dia untuk ada kosong untuk jadi masa tu RTM ada buat arwah Siti Sarah buat konsert. So kita orang kat bawah ni jadi tukang sorak, tukang tepuk jangan je. So dia perlukan ada seorang lagi. Boleh lah. Lepas tu Maiza pun cot lah. Masa tu tepuk-tepuk tangan dapat RM50. Macam seronok lah pula kan. Aku nak cakap. Mesti dapat 50 kan. 50 sebab tak ada skrip. Sebab kita sama. Kita sama. Okey. So bermula daripada tepuk tu. Ya. Minat. Macam seronok pula. Lepas tu kenal-kenal dengan kawan-kawan semua pergi try casting pula. Okey. Casting macam biasalah. Kena buat mood sedih, marah, nangis. Sebenarnya 3 Ketika berjaya ke tidak? Masa mula-mula tu jahanam jugalah. Kita tak ada hati dalam lakonan ni kan. Faham. Lepas tu bila dah start try tu try pula extra berdialog perempuan pertama. Pegawai pertama ataupun bos pertama kan ada macam tu kan. Lepas tu masuk pula kenal dengan orang Scope Production. Dah besar. Scope Production dia dah makin lengkap kan. Scope Production jumpa pula dengan Datuk Izzat Aslam. Datuk Izzat Aslam ni Scope perempuan yang tinggi-tinggi. Okey, betul lah. Dia kata perempuan ni dia basic ke? Masukkan dia dalam gerak khas. Gerak khas kan dia banyak slot, dia banyak episod kena ragut lah. Betul. So dalam satu episod tu Maiza join lah dari situ. Okey. Ingat lagi tak episod yang Maiza berlakon tu? Watak apa jadi? Watak jadi adik kepada Zat Spectre kot. Jadi abang dia kaki racing kereta kancil. Waktu tu Maiza jadi apa? Kancil? Budak-budak tu hidup lah. Tak ada lah. Okay. Maiza jadi apa waktu tu? Jadi adik kepada adik. So watak tu dia more pada bercinta ke ataupun kan kita tahu Maiza memang orang kata ada basic. Masa tu belum establish lagi. Belum lagi? Establish lagi yang orang tahu yang Maiza ni ada martial art. Waktu tu nampak ayu je lah. Budak-budak. Masa tu free hair belum Okay. Tapi kebiasaannya kalau Scope Production ni dia akan mencari kalau yang perempuan ni kena ragut, kena sepak dengan suami. Kena sepak dengan suami. Kes gaduh-gaduh rumah tangga. Tapi waktu tu just Maiza jadi adik kepada Zack Spider tu, dia racing, lepas tu tak puas hati kawan-kawan dia kacau Maiza lah.
Kan? Benda sama. Benda sama kan? HAM itu namanya gangguan seksual. Yes. Okey. So itu dah orang kata dah start daripada dah mula minat. Boleh main lagi dah. Boleh, insyaAllah. Power. Itu daripada Maiza. Maiza kita dah kenal Doktor dah. Zura. Okey nanti kita Kita kupas lagi. Kita kupas lagi. Boleh. Sekarang kita nak bersama dengan Dr. Zura pula. Dr. Zura pun main kelab dulu. Main penyanyi juga. Saya sebenarnya sebelum jadi doktor, saya penari. Ada bidang. Itu aku cakap dia nyanyi kat kelab dia main. Taklah saya tipu je. Okey, bukan. Okey, sebelum menjadi doktor lah. Untuk Bella Klinik. Apa kejayaan Okey, kejayaan saya sebelum jadi doktor ialah memang doktor lah. So saya tak ada kejayaan lain lah. So lepas habis SPM, kita terus masuk ke foundation. Foundation and then after that terus kepada degree. Degree in medical kita belajar memang lama wak. 5 tahun, 6 tahun jugalah kita belajar. To be a doctor, you have to belajar for 5 to 6 years juga. Kat mana tu? Saya adalah graduate daripada USM. Okay. Tapi masa saya belajar tu, saya dihantar ke India. So 5 years I'm dekat India lah. Jumpa VJ tak? VJ dia jumpa VJ pelakon-pelakon tu. Tak ada. Tak ada orang datang sakit kaki ke apa tapi tak ada. Dia muka foundation. Dia foundation. So maksudnya doktor adalah orang yang mau pada foundation kecantikan muka ke? Tidak. Sebelum kita jadi doktor estetik, alright, kita kena jadi doktor yang general doctor. Macam you guys tengok dekat hospital. So kita jadi doktor yang memang kerja dekat hospital. So sebelum I'm into aesthetic world, so saya adalah doktor biasa je dekat general doctor dekat hospital. So saya attend orang-orang sakit. Saya sebelum ni dekat emergency department. So kita kena jadi doktor dekat government dulu for 5 years. After that baru you boleh keluar untuk cari pathway masing-masing lah. Kena orang kata jadi doktor kerajaan dululah. Ya, kena jadi doktor kerajaan dulu. Kalau you tak lepas jadi doktor kerajaan, you memang tak boleh call as a doctor. Sama juga macam yang doktor-doktor haiwan tu pun kena jadi doktor ke? Doktor haiwan dia lain. Doktor haiwan dia memang under veterina. So veterina is different from doktor perubatan lah. So untuk orang yang macam doktor perubatan, dentist, veterina, dia ada 3 cabang doktor yang berbeza. Lain lah tiga-tiga ni. Yes. After you keluar daripada kerajaan as in doktor perubatan kan, lepas you keluar daripada kerajaan, nanti you boleh pilih lah your pathway sendiri. Whether you nak ambil untuk jadi specialist, you nak keluar government, nak pergi private, or you nak go for aesthetic, you boleh. Okey, maksudnya kalau lepas keluar daripada government hospital, adakah kena sambung belajar ataupun terus boleh jadi estetik punya doktor? Kena sambung belajar. Sambung belajar. Kena sambung. Yes, lepas government kita kena ambil macam paper lah. Macam paper untuk, for example in aesthetic lah kan, saya tak tahu yang lain. In aesthetic usually apa yang kita buat adalah masa kita tengah dalam government, kita boleh ambil dia punya course, aesthetic course. So bila kita ambil aesthetic course, lepas tu ada exam and so on, ada 3 paper and so on, and then kita dah lepas, then kita cari kerja dalam bidang estetik lah. Kenapa pilih estetik? Okay, sebab estetik saya memang minat daripada dulu. Dulu kan minat makeup semua kan. Minat tengok benda-benda cantik. Ya, minat tengok benda-benda cantik. Ya, betul. So patutlah dia tak tengok aku. Bukan. Kau cantik lagu aku. Okey. Orang yang setia. Keluar terus sama belajar doktor, terus jadi estetik. Ya, ada orang kenapa lepas government jadi suri rumah tu habis. Macam kita lah. Kau belajar apa dulu? Aku jauh belajar. Okey. Faham kan? Janganlah, aku bukan tetamu. Okey, itu dia. Okey, Bol. Kita nak kembali pada kita punya segmen. Okey, stres, struggle dan juga relief. Okey, soalan biasa. Untuk segmen yang pertama ni kita stres lah. Okey. Macam Maiza, untuk sekarang ni apa barang-barang yang membuatkan Maiza stres? Yang sekarang ni. Sekarang ni peluang job lah. Peluang job? Job lah. Stres lah. Maiza datang dengan keadaan yang sekarang yang bertudung. Jadi susah untuk mendapat tawaran. Ya ke? Ya, betul. Sebab more tu kepada dalam industri ni kepada sebab Maiza join STAN juga. Sebab Maiza one of perempuan yang berhijab dalam dunia STAN ni. Jadi bila melibatkan memakai tudung ni, semua orang cakap diorang semua nak lebih kepada free hair. Kenapa
Mungkinlah dilabelkan sebagai perempuan bertudung dalam industri ni dia kena jadi orang tak baik. Lembut-lembut je lah. Ya, lembut. Bila perempuan yang bertudung ni kita buat lasak-lasak sikit mungkin tak boleh sentuh-sentuh, nanti bila kita buat nanti kecam kan. Orang menjatuhkan image bertudung. Okey, aku ingatkan macam saya ingatkan macam ni apa mungkin ada hilang satu scene tak boleh scene tarik rambut. Tengah bergaduh dengan fight tarik rambut tak boleh lah sebab dia bertudung. Itu boleh pakai wig. Okey. Tapi nak tanya masa masuk industri ni berhijab ataupun sebelum berhijab? Sebelum tu free hair lah. Free hair kan tadi dia daripada umur berapa tadi dah masuk yang scope production tadi tu? Masa tu umur 21 tahun. 21 pun. Sebaya masa tu. Kita sebaya masa tu kan. Okey, so orang kata itu stres dia daripada segi sebab bukan berhijab. apa kalau kita tengok lah macam artis-artis Malaysia kan, kalau nak katakan artis wanita ni ada kelebihan sikit lah daripada artis lelaki. Lebih senang dapat job. Tapi macam Maiza pun sama juga macam lelaki juga. Sama je. Adakah ada beza lepas hijab dengan tak berhijab? Bezanya yalah betul lah. Betul lah tu. Saya je nak trik kan. Kita faham lah. Kita faham. Kita dah meeting apa semua kan. Sorry Maiza, kita dah rombak jalan cerita, kita perlukan free hair. Sanggup tak buka? Maiza dah banyak kali dapat offer macam ni. Sanggup tak buka tudung untuk menjayakan satu watak ni? Dan ada juga satu filem yang dah ada box office, Maiza tak nak sebut. Kita dah meeting, dah ambil skrip semua, tiba-tiba nak lawan dalam ring. Okey. Logik lah perempuan lawan ring pakai sport bra apa semua MMA kan. So bila perempuan bertudung, dia cakap Maiza, sanggup tak kalau kita nak jadikan Maiza untuk pakai benda ni? Alamak, dah atas tutup bawah buka pula. Maiza contact Wakdi. Okey. Fras masa tu kan. Tak apa Maiza, jangan kau gadaikan maruah kau, jangan kau gadaikan nama silat kerana satu job. Pertahankan maruah pendirian kita lah. ni. Okey. Orang kata Maiza, kalau kata kita tahu terus kenapa Maiza tak tak nak ke arah ke seni pertahanan dia macam style yang lebih kenapa tak pergi yang ke arah kenapa tak yang jiwang sikit, yang orang kata isteri kepada datuk-datuk yang jadi datin. Pernah tak dapat peluang lagi? Tak dapat peluang lagi. Teringin. Teringin tu tidak lah, tapi kalau orang bagi peluang, insyaAllah. Kalau ada offer lah. Ada offer lah. Tapi waktu bila, okey tadi Maiza ada cakap lepas ni kita nak cerita sejak bila Maiza masuk dalam yang orang kata acting dia macam yang starting tepuk tangan je. Takkan daripada tepuk tangan orang dah tahu budak ni boleh main stunt ni. Nampak tepuk okey. Waktu bila? Okey, waktu tu Scope Production ada buat casting untuk yang pertama saya KL Gangster. Dia buka casting. So masa tu Samsul Yusof dia nak perempuan yang boleh fighting. So yang jaga cast masa tu, casting tu adalah kita punya senior stuntman dalam Malaysia ni adalah Abang Razib, Uncle Razib yang watak Block Brother Abang Syam tu. So dia yang tengok dalam banyak perempuan yang casting dia tengok budak ni ada basic. Sebab masa tu Maiza tak cakap pun Maiza seorang pesilat ke apa. Dia cuma cakap tunjuk skill yang boleh yang ada basic lah martial art. So Maiza pun keluar lah basic martial art. Maiza pun bersilat pun semua, tepuk tampar siku semua keluar. Maksud dia ada tadi tepuk. Tepuk ada. Kan basic tu dah ada. Tap semua ada. Lepas tu tiba-tiba pula Samsul cakap dia tak nak perempuan. Pula. Dia tak nak perempuan, so dia nak semua line up semua lelaki. Tapi abang yang Uncle Razib tu dia kita orang panggil ayah Razib. Dia masih ingat Maiza masa tu. Dia dapat job untuk filem Awan Dania. Masa tu dia perlu carikan seorang double Syah Aliyahya. Syah Aliyahya pun tinggi dia lebih kurang macam Maiza je masa tu. So dia ingat Maiza, dia cari nombor Maiza, dia kata Maiza boleh tak kita nak try Maiza untuk first time buat rig. Untuk masa tu scene tinju atas ring. So Maiza jadi double body Syaliyah. Itulah pertama kalinya Maiza join dalam dunia stunt. Macam mana orang kata kita bersilat kan martial art dia kita self defend kan. Tapi kalau dalam kamera kau tak boleh tumbuk betul-betul. Kau tak boleh nak rembat orang tu betul-betul. So kat situ lah Uncle Razib tu dia ajar Maiza dalam orang kata apa selok belok dunia stunt ni. So maksud dia kalau boleh cakap
Maiza starting saja dah orang kata terus kenalkan as a yalah ada rasa macam alamak kenapa dulu aku kenalkan diri aku, sebab sekarang pun orang nak offer ke arah yang adakah rasa baik dulu awal-awal aku tak, sebab mungkin kita tahu orang dah tengok Maiza kan. Dia bila tengok dia ni memang stunnya orang, memang kena bawa untuk fight saja. Dia cerita dia macam ni sebab dulu masa Maiza bergiat dalam dunia silat ni, family tak izin. Okey. Family cakap kau buat apa nak belajar silat? Perempuan dah kahwin, duduk rumah jaga lelaki, jaga anak. Jadi Maiza ni curi-curi belajar silat. Lepas tu bila dah masuk dalam dunia seni ni, kita tak dapat yang dulu nak jadi atlet Malaysia semua tak dapat. So Maiza balas dendam lah dalam dunia industri ni. So Maiza tu adalah kelebihan aku dalam, bukan saja acting je. So yang kata apa, masyarakat ni adalah bonus untuk Maiza lah. Okey, Maiza. Kita tahu Maiza awal-awal kenalkan diri Maiza dalam industri as perempuan yang lasak kan, yang ada ada silatnya kan. Adakah Maiza rasa benda tu sukar untuk Maiza tembus ke watak-watak yang lebih jiwa? Mungkin orang dah chop lah. Maiza ni lah watak lasak. Watak lasak. Ada tak pernah tengok macam tu? Rasanya orang kata Maiza ni tak boleh lah. Maiza pergi untuk dapatkan watak aku nak jadi kahwin dengan anak datuk kan. Tapi dia kata tak boleh lah kawan yang kahwin dengan anak datuk. Macam tak kena lah. Kenapa? Takut dia silat dengan anak datuk tu. Macam tu. Tapi pernah je dapat cerita-cerita sedih. Pernah dapat? Ada lah. Ada je. Ada je orang bagi peluang. Tak semesti sebab Maiza bukan more tu kepada masyarakat saja, yang ke arah emosi-emosi. Boleh juga lah. Ustazah yang kencak akal. Pun boleh juga. Kencak akal pun dah dapat lah. Kencak akal pun boleh juga. Kita boleh geng lah. Boleh geng lah. Tapi nak tanya macam Maiza sendiri lah kan. Orang kata kalau masuk dalam industri ni, Maiza banyak watak-watak lasak kan. Tak takut kalau muka calor ke? Muka calor ke tiba muka calor tak takut. Gigi jangan gigi patah. Jangan patah. Betul lah. Tak rasa. Kalau rasa macam kalau kena muka lebah kan. Itu biasa. Biasa Itu kalau dah masuk dunia stunt tu paling teruk? Paling teruk ligamen koyak. Ligamen koyak. Ligamen koyak. Ligamen koyak tu macam mana? Betul. So bila Maiza macam nak lari speed, dia akan rasa dia dah macam umur 60, lutut dah longgor. longgor. Kenapa tak pergi kedai kereta buat balancing? Kalau boleh buat dah buat. Okey, tapi memang orang kata kalau macam Maiza sendiri untuk jaga keterampilan untuk syuting. Okey. Kecantikan. Susah ke senang ke macam ni? Susah senang maksudnya dia okey macam kalau kata kita dapat watak macam kita kata anak datuk tu kan, kita tahu okey mukanya betul cantik kan, kemas apa make up kan apa semua. Kalau as a silat macam mana nak jaga keterampilan keterampilannya sebab kan. Maiza pun suka dunia kecantikan ni. Okey sebab Maiza pun walaupun kata dia ni ganas lah, tapi Maiza pun suka. Orang kata apa, nampak ada masa Maiza feminin, ada masa Maiza nampak macam boyish kan. Pandailah dia dengan situasi. Dia balance. Ya betul tu. Perempuan memang macam tu pun. Kadang-kadang dia lembut. Tapi kita tanya orang yang tukang buat. Kita nak tanya pasal yang pakar kecantikan lah kan. Yang orang kata daripada Bella Clinic. Sebelum tu kita nak tahu Bella Clinic ni apa? Apa sebenarnya? Okay, so Bella Clinic ni actually is an aesthetic clinic. Okay. Alright, so kita more fokus kepada kecantikan lah basically. So kita ada facials, kita ada treatments untuk muka. Okay. Sebab ramai orang macam ingat kecantikan like aesthetic is all about macam makeups and all. Actually kita tidak. So kita more towards treatment untuk bagi orang nak cakap macam mana untuk bagi orang tu looks macam makeupless. Makeupless look lah orang panggil. Maksudnya kita nak betulkan apa-apa masalah yang dia ada, macam scar, pigment and everything. So itu adalah aesthetic clinic. Kita fokus kepada penjagaan muka. Okey, macam doktor sendiri kan dalam tu ada kata estetik apa muka kan ada ni. Macam Dr. Zura sendiri fokus pada apa sakit ni macam mana? Okay, untuk aesthetic doctor sebenarnya apa kita ada limitation kita lah. Alright, kita bukan yang macam surgeon buat plastic surgery, tidak. So apa yang kita buat adalah kita kena examine dulu muka kita, tengok muka macam mana, and then what you expect, apa yang you nak, apa concern you. So for example dia
ada pigmentation ataupun dia nak glow misal kata kan. So kita akan buat treatment tu based on apa yang dia nak and based on the needs of the patient itself. So saya more towards macam laser, injections, skin booster injections and banyak lagi lah. Okay. Pernah tak ada yang kalau kita tahu tadi kita dah cerita pasal muka koyak lah. Kan kalau datang yang orang kata macam Maizah sendirilah kan datang orang kata yang kadang ganas dia ada pernah ada yang datang je kalau kita orang tengok dalam kalau kat media sosial lah kat IG kan yang datangnya pun sebelum buat pun dah elok bagi kami kan. Ada tak pernah tak yang datang tu kan datang betul-betul muka bawa kapak. Yang muka pegang tu kan. Okey. Aku tak ada lah. Kau ingat orang tu nak pergi serang klinik ke? Aku tengok. Oh maksud dia masuk muka dia. Muka dia beragas kan. Dia macam jaga indas ni. Macam jaga indas kan. Lebih pada paragas. Okay, so sebenarnya actually kita banyak je terima. Kita terima je semua patient yang datang. Okay, sama ada dia memang muka dia memang dah cantik ataupun dia nak enhancekan lagi dia punya kecantikan ataupun muka yang ada banyak masalah. Kita terima je semua. Tapi kalau macam contohlah muka macam koyak ke apa ke darah-darah tu tak adalah. Sebab yang itu you kena pergi kepada orang kata general practitioner macam klinik ke hospital ke. Betul kan dulu lah. Yes, yang tu kena jahit dulu. Yang tu. Lepas tu after that contohlah kalau macam you ada wound kan, lepas you jahit you akan ada scar dekat situ. So untuk treat the scar itu saya. Benda tu boleh hilang. Scar? Boleh? Boleh tapi dia makan masa. Dia kena multiple sessions. Ada orang ingat I nak pergi estetik klinik tapi I nak buat sekali je doktor. I nak cantik macam Nora Danish. Dan tak boleh lah. Tak boleh Tak boleh lah. Dia kena tengok lah muka you macam mana. Lepas tu kita kena tengok apa yang problem dekat skin you and then kita treat. Sebab untuk aesthetic treatment kita tak adalah buat everything together. Kita kena ada plan. Kita kena tengok apa yang kita nak treat dulu. Kita punya skin ada banyak layers. So kita kena satu-satu. Ikutlah. Yes. Baru kita tahu dah lah. Dia bukanlah macam orang kata kadang-kadang ada yang nak pergi klinik nak datang sekali je nak buat kan. Tapi tak ada tak customer yang ramai. Ramai, sangat ramai. Tapi macam doktor sendirilah, apa yang membuatkan doktor ada tak stres untuk buat orang kata treatment dengan mungkin dengan patient ke? Of course. Stress tu memang akan ada. Semua orang pun memang akan ada stress kan. Dalam apa-apa bidang pun memang kita akan ada stress lah. So, stress untuk estetik adalah selalunya orang pesakit, kita panggil patient, selalu diorang datang kat klinik, diorang sakit kan. So kita macam sakit lutut ke, sakit kepala ke, demam ke apa. So kita treat dia punya sakit tu. So dia ada reason kenapa dia datang. Tapi orang yang datang ke estetik klinik, apa reason dia? Untuk cantik. So untuk meet the expectation orang tu yang nak cantik, itu adalah sangat stressful. So maksudnya dia nak datang dia ni. Dia ada expectation dia. Dia ada expectation dia. So kita nak buat dengan betul sebab muka kan is very orang kata sangat orang nak keluar nak kena tunjuk muka. So kalau kita like slack a bit ataupun ada apa-apa terjadi lepas treatment, itu yang sangat stress. Untuk Dr. Zura, sekarang punya trend kan mungkin yang saya pernah tahu yang sekarang yang apa salmon yang salmon apa dia Korean glass lah kan. Sekarang punya yang patient yang datang sekarang ke Bella Clinic, apa yang untuk tahun-tahun yang macam ni lah kan, orang kata diorang fokus pada apa pula? So untuk macam trend sekarang, usually kalau orang datang kita kena tengok dululah dia punya apa problem dia. So untuk non-injectables, kita ada injectables and non-injectables lah. So non-injectables bermaksud kita tak gunakan jarum. So kita tak gunakan jarum, macam contoh kita ada macam Sibujusire facial and then machine macam kita punya Korean glass skin sangat famous. Kita guna laser lah yang tu, and then HIFU yang tu untuk tighten, untuk lift
lifting. Okey. Kalau injectables pula sekarang yang paling famous adalah skin booster lah. Skin booster macam Salmon DNA. Yang tu je saya macam tahu. hyaluronic acid. Yang skin booster ni dia untuk macam hydration, orang nak glow, orang nak cerah, brighten. Macam Korea macam yang ni Boleh boleh cakap. tak? Boleh cakap tak? Saya nak tanya kan. Sebab klorok boleh. dah makan. Fair and Lovely tu dia cakap pakai seminggu kan, 7 hari. Saya 7 kotak. Saya dah letak dia duduk kat Cameron. Tak. So kalau kata nak putih itulah saja. Kita nak tahu, kita nak tanya. tahulah kan. Saya nak kena cucuk apa je. Okey, Cucuk bagi sebenarnya Maiza janganlah gelap. Expectation dia tinggi. ini contoh. Saja contoh. Aku buka pula. Sebab saya punya member saya dah dapatkan rawatan lah dekat Bella kan. Saya tengok betul. Dia tak boleh satu sekali betul. Sekali rawatan tak. Kak Dini pun dah banyak kali tengok. Kau personally. Tak. Okey, kalau macam saya lah saja nak tanya doktor lah kan. Sebab Okey. banyak dah kita orang tanya kan. Ada yang Okey, macam doktor. Okey, apa rawatan kalau saya yang lah sesuai pergi lah. kan. Kalau saya nak pergi sendiri ke klinik tu macam segan. Saya datang, saya nak macam nak glow. saya nak jadi macam Crazy Sam. Saya nak jadi Crazy Sam. Takut kan doktor tu berhenti kerja. Kan? Okey, apa rawatan dia? Okey, sebenarnya estetik ni ramai orang salah faham bila orang datang klinik kan. Kalau misal kata you nak macam putih melepak. Sebenarnya skin kita ni dia memang Allah dah ciptakan banyak color kan. Okay, so every skin color is beautiful. So dia kalau orang datang saya nak putih. Sebenarnya putih tu tak semestinya cantik. Tak semestinya handsome. Betul. So apa yang kita dengar tu. Kan? Macam sejuk hati tu kan. Okey. So apa yang kita fokus more, contohlah you fokus on you punya face kan. Okay. So untuk kita bagi radiant, untuk bila orang tengok kan orang macam at least dia ni jaga muka. Nampaklah radiant, nampak lively, tak nampak kusam walaupun dia tak pakai apa-apa. Itu adalah kita punya goals. Ingatlah. Dia bukannya kata I nak putihkan you daripada atas sampai bawah tak. Ingat. Yang penting jangan jaga muka, jaga hati dulu. Jaga hati dulu baru datang muka dulu. Barulah ni kan. Yelah pun kalau kata dia tiba aku pergi jumpa doktor boleh putihkan semua. Balik kampung mak aku halau keluar. Elok kau jaga perangai. Dia kata kan. Alright, okey. Maknanya kalau macam orang kata yang kulit tan ni biar kekalkan tan je lah kan. Biar kekalkan tan. Tak payah you guys nak pergi minum apa klorok ke apa. Janganlah bleach tak payahlah. Kalau dah tinggal lah klorok. Dah boleh dah. Okey. Alright, kita nak tanya Maiza sikit. Okey, Maiza, ada ke Maiza ambil orang kata treatment untuk macam kalau kita tengok sekali imbas pun Maiza cantik orangnya. Zah, doktor cakap dia tak pernah. Sebab tadi doktor puji saya puji balik. Takut riak. Bagi lepas sikit. Okey. Tak pernah. Oh, tak pernah? Tak pernah ada treatment apa-apa. Sekali pun tak pernah. Tak pernah. Kalau setakat guna skincare tu, itu iyalah. Okey. Macam Maiza sendiri lah untuk jaga keterampilan wajah, jaga muka kan. Apa yang Maiza amal kan? Apa yang diterapkannya? Adakah Wadi turunkan ilmu ke kan? Kalau orang cakap tu, orang kata apa? Ambil air wuduk tu. Air wuduk. Bongak lah. Ya. Ini 3 kolah dah. Dah 3 kolah. 3 kolah. 3 kolah, 3 masjid. 3 masjid. Yang tak tahan siap tapau buat balik. Tak jadi. Okey. Tak adalah. Dia Maiza lebih kepada skincare. Lepas tu jaga makanan. Oh, jaga Itu makanan. saja. Kalau macam treatment tu tak pernah lagi. Okey. Genetik pun penting dah juga. dah kena. Mungkin lepas ni kan. Boleh kan. Ada rezeki, Okey, contohlah kalau kita ambil sebelum kita nak berhenti untuk segmen segmen kita yang first pertama ni. ni. Kalau Doktor Maiza datang. Apa yang Apa doktor yang tengok? kena adjust dulu. Adjust dulu. Macam saya macam tak boleh adjust tadi dia kan. Pasal dia pula. Okay, actually kita kena tengok Maiza ni dia memang dah cantik lah. Okey. Dia punya skin, dia punya face structure, face shape lah kita panggil. Memang dah terletak cantik. Itu genetik lah. Betul lah. Pandang aku je. Lah macam kau tak sengit. Kau pandang aku juga. Kita kan pandang lah. Okey. Okay, so face shape dah tak perlu ubah apa-apa dah. Okey. Macam hidung dah cantik, chin dah lawa, pipi dah cantik kan. Okay, untuk skin usually kalau kita nak assess, kita kena remove all the makeups dulu lah untuk kita tengok. So untuk Maiza
first treatment yang saya akan buat adalah as simple as Korean glass skin. Yang tengah famous tu. Ya, tengah famous tu. Betul. So kita akan buang dulu dead skin, chemical peel, and then laser untuk bagi you radiant, more glowy, and then dia akan helps in macam kalau you ada freckles kecil-kecil, pigmentation yang warna hitam-hitam, dark spot, sunspot, boleh juga hilang dengan Masuk Korean dengan glass skin. pores-pores semua. Yes, betul. Oi, Maiza tahu juga. Perempuan mesti Ibu tahu. tak pasal-pasal posh pula. Posh tu aku tahu tempat letak kereta. Dapat konsert free. Dapat konsert free. Dapat konsert free. Alright, okey. Jadi apa-apa pun kita break seketika lah. Okey, kita nak berhenti seketika. Lepas kita dah selongkar, rasa betul lah bila dua tetamu ni seronok. Alright, apa Dah pun membawang. dah mula dah. Kita sekali dah jadi bawang. Alright, apa pun kita jumpa untuk segmen yang kedua dalam Lapak Boa. Kita kembali lagi di Lapak Boa. Tadi kita dah sembang pasal stres dah. Okey. Sekarang ni kita masuk segmen yang seterusnya iaitu struggle. Yes, struggle. Nampaknya untuk struggle ni pun, aku rasa kita mulakan, aku rasa macam berminat. Kita nak mulakan dekat Maiza mengenai kecantikan lah. Sebab tadi bila kecantikan, dua orang membawang, seronok pula. Masa kita break tadi. Waktu break tadi. Oh, ni boleh buat ya? Okey, alright, okey. Maiza tadi kita orang tahu yang Maiza tak pernah ambil. Tak pernah ambil treatment mana-mana kan. Macam mana Maiza? Okey ke kalau kena cucuk, takut jarum ke tak? Kalau dah kata berkecimpung dalam dunia stan cocok ni. Tak takut pun. Okey. Biasalah. Belagak om ke? Okey. Saya parang kat muka. Saya pernah orang parang kat muka. Saya tak lari dia. Sebab dia bagi belakang parang. Doktor hati-hati yang bawa kapak dia. Okey, so maksud dia kalau Maiza sendiri sanggup lah kalau kata untuk orang kata hadap kesakitan untuk kecantikan. Sanggup. Okay. Tapi sebelum tu kan dia ada sapu layer dulu. Cik, siap minta lagi. Sebab kita tengok lah video sekarang. Oh, ya ke? Tapi layan jugalah orang kata buat treatment tu layan lah. Layan lah. Mestilah layan. Ada teringin tak nak buat? Pernah teringin? Teringinnya. Siapa tak teringin? Okey. Waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Doktor lock. Okey. Okey doktor, macam doktor sendiri tak ada tak dapat patient-patient yang orang kata takut jarum, takut sakit, ngada-ngada tapi nak lawa. Jangan ngada-ngada. Tak adalah. Actually takut jarum tu normal. Normal sebab kita nak cucuk kat muka kan. Siapa yang tak takut kan? So tapi kita kena comfort dia lah sebenarnya. Patient ni bila dia datang kat kita, apa yang diperlukan adalah comfort daripada seorang doktor tu. So kalau you datang, you dah takut dengan doktor tu, doktor lagi menakutkan, mana lagi takut kan? Muka doktor pula macam guru besar. Tak adalah kalau dah kerja dekat orang kata Bella Klinik tu, maksudnya doktornya okey-okey lah. Kau tengok doktor Surah lah. Aku sendiri pun pernah pergi kena konsult. Pernah pergi konsult ke Dr. Bella? Pernah lah. Saya pernah. Memang pernah. Tak pernah takut. Tak pernah takut. Aku seronok. Ya, aku first time yang ni aku jumpa doktor Surah daripada Bella. Aku dah mula rasa tak takut. Kau tak takut apa? Tak takut gigi ke? Kecil tak ada lah. Okey. Alang-alang nak pergi buat kan? Alang-alang nak pergi buat, nak pergi cucuk ni kan. Konon-konon lah. Okey. Kita tahu kalau tadi doktor cakap yang kita, kalau patient yang datang ni memang dia dah tahu dah. Dia akan untuk cantik mesti nak kena sakit. Pernah tak tengah cucuk-cucuk tu kan? Mungkin ada tak yang pernah dia menangis ke? Menangis tu biasa. Biasa beauty is pain kan? Beauty is pain. Menangis tu biasa. Tapi sebelum kita buat any treatment, memang kita dah bagi tahu dululah. Lepas tu kita ada 6 krim prior. 6 krim tu untuk tahan ubat kebas. So bila sebelum cucuk tu kita bagi dulu ubat kebas. 20 minit hingga 30 minit. Lepas tu baru kita start prosedur. Okey, alright. Kau tadi cerita 6 minit, 7 minit. Kau orang kata lepas lah dah kena cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tu kan. Okey, berapa lama nak pulih kan? Besok nak kerja ni. Kerja pula ada bahagian front office kan, dia hotel. Macam mana tu? Okay, so basically injection ni dia ada banyak. Banyak jenis dia. Contoh kalau you datang dekat I, you cakap, doktor esok I nak pergi kerja ni, I tak boleh pakai mask, I kena pakai makeup everything. Then janganlah ambil injectables yang banyak-banyak tu sama DNA. Contohlah kalau orang tu memang nak buat sama DNA. So kita akan inject one by one. Like the whole face akan jadi blebs yang kecil-kecil. Macam kena gigit nyamuk. So blebs tu usually lah downtime dia less than 1 day. Tak ada yang macam biji-biji tu Ya, yang macam biji-biji tu.
satu-satu. Yang Oh, kita dia inject canggih satu-satu. je. Aku pernah tengok kat TikTok. Ha. Yang diorang pergi treatment kan, balik keluar je muka dah biji-biji kan. Betul. Ingatkan Yang tu. diorang buat tattoo bukan? Itu kita inject bagi sama DNA Tapi itu macam masuk. doktor, macam contohlah kalau ada tak patient datang bila inject tu dia balik orang kata dia allergic dengan benda tu, ada tak? Ada juga. Itu yang pentingnya kita punya history dulu sebelum. Maksudnya bila patient tu datang jumpa kita kena tanya dulu apa allergic history dia, ada pernah dapat allergic ke tak. Sometimes ada juga, okay, every injection ataupun aesthetic treatment dia akan ada komplikasi. Tapi berapa banyak ataupun berapa tinggi komplikasi tu, it depends on orang tu sendiri punya kesihatan lah sebenarnya. Allergic tu actually untuk macam aesthetic point of view sendiri adalah normal saja. Normal Satu kita saja. ada ubat, Okey. kita akan tengok follow up balik. So pesakit kena jujur lah. Kena jujur, kena betul. jujur lah. Ada tak yang orang kata kalau pesakit yang tak tahu dia ada allergic apa-apa datang? Ada juga. Ada juga, Itu yang kita encounter after that. Okay. So Nasib once baik lah. after contoh dia kata okay, after ni dia dapat rashes and everything, dan kita bagi ubat, tengok ubat tu boleh surutkan tak. Usually most of the time dia akan surut saja. Tapi memang ada lah, mostly memang ada lah. Orang Ada kata yang tak allergic tahu, macam contoh orang tu tak pernah pergi klinik nak check allergic test ke apa ke, ataupun dia allergic with the salmon itself kan. So yang itu after dia buat, dia encounter benda tu dan kita bagi ubat, surut, and then after that kita cakap okay, yang ni tak boleh lah untuk you, then kita akan tukar kepada treatment lain. Tengok apa yang dia boleh buat. Okey, faham. Okay, maksud dia dekat Bella Klinik ni ada berapa ramai doktor sebenarnya? Ramai? Okay, kita ada banyak branch, 3 branch lah. So untuk yang dekat KL, Sri Petaling, kita ada 4 doktor. Oh, ada 4 doktor. 4 orang doktor, ya. Semua perempuan. Tak, kita ada 2 lelaki. Kenapa Maiza? Maiza kenapa? Niat kau tu kau dah tahu. Kenapa? Tak. Kan aku nak pergi. Kalau aku nak pergi kejap lagi aku akan pilih doktor lelaki. Dia janganlah fikir. Dia sebab aku tanya kalau kata 4 perempuan, nanti kalau ada yang lelaki bagi tahulah. Tak ada kalau Tapi kalau kau nak terima doktornya lelaki, aku ada tolong. tak payah kau pun muka tak berapa nak pergi. Alright. Tapi macam Maiza ni, kita balik pada industri seni. Okay, alright. Apa nak kau sembang dengan Maiza? Maiza kena aku lah. Okay. Dalam dunia seni lah kan. Apa yang menyebabkan Maiza struggle? Apa yang orang kata struggle lah, aku nak dapat benda lah ni, ada tak? Orang kata nak ke arah situ, ada tak struggle? Adalah sebab Maiza tudung lah susah lah kan. Nak dapatkan sesuatu job tu yang macam orang dah percaya ni, katalah kata director ni. Tapi director tak boleh, dia kalah dengan producer sebab producer yang keluar duit. Producer dia ada favorite artist dia. So kat situlah Maiza punya struggle macam tak apalah, tak ada rezeki. Kita dah prepare dah training rasmi, lepas tu tiba-tiba cancel. Okey. Itu daripada segi syuting lah. Daripada syuting Untuk pertandingan pula. Apa pertandingan yang struggle untuk prepare untuk diri Maiza sendirilah untuk pergi fight? Pergi fight macam mana maksudnya? Contoh pergi ke Johanan lah kan. Apa Ah. pesilat-pesilat ni apa struggle diorang ni? Struggle dia kalau zaman-zaman atlet tu struggle dia training lah. Kita kena training lah, turun training, lepas tu jaga makan berat. Kalau macam yang main olahraga tu dia kena maintain dengan berat dia. Betul. Sebab dia kan ada kelas-kelas A, kelas B kan. Kalau dengan seni tu, kalau Maiza lebih kepada seni yang main parang, yang boleh main beregu. Jenis main barang lah ni, main barang Main tak apa, jangan ambil. Jangan ambil. Main barang tak apa. Tapi kita nak tanya juga lah. Macam kita tahu taekwondo pun ada belt dia berwarna-warna. Silat ada juga? Ada. Dia ikut perguruan macam Maiza perguruan seni gayung Fatani Malaysia. Patani. Fatani. Baru ni si filem gayung. Bilang gayung ada. Itu gayung pusaka, tu gayung perguruan lain. Kau macam kau Kedah gayung punya. macam dia Patani. Kau kan gayung Aceh. Tak. Aku timba. Lain. Aku tak panggil gayung. Aku panggil timba. Okey. Macam perguruan Maiza dia bermula daripada putih. Lepas tu kalau dulu masa batch Maiza tu dia kuning, hijau, sekarang dah coklat, dah ada biru, dah ada merah, baru hitam. Bila dah hitam dia ada line-line lagi kuning, merah. Kalau gayung pula dia bermula dengan yang warna hitam. Dia hitam. Lepas tu dia reverse ke belakang sampai putih. Ke macam mana? Lebih kurang macam tu. Lepas tu dia ada merah, dia ada line-line merah tu. Dia lain-lain. Itu sebenarnya untuk apa sebenarnya yang tanda-tanda tu? Level lah. Kita punya level, kita punya apa? Tahap power kita lah. Orang tu ada senior ke junior kan. Rank dia lah, ada rank lah.
Maiza dah yang Maiza color apa? Saja dah dah je lah. colour Sajalah. Kita kalau tengok rupa black belt lah. Oh ya, okey dah. Okey. Hati-hati lah. Pastikan barang-barang semua tepi sebab dia jenis main barang. Aku seram. Tapi susah tak? Dalam dunia seni silat ni kalau kita orang kata nak belajar tu susah tak? Susah. Dia susahnya ada peringkat-peringkat dia lah. Tapi kalau kita dah minat tak susah lah. Semua jadi senang lah kan. Dia bermula dengan tangan kosong dulu. Dia ada peringkat dia. Lepas tu baru masuk level main keris, baru main kerambit, baru main parang, baru main seorang lawan 4 orang. Yang mana paling struggle lah? yang yang rasa Maiza rasa okey. Untuk yang ini struggle lah aku. Mesti ada. Kan? Macam cakap tadi mungkin yang lawan 4 orang tadi biasa je. Macam tu kan. Bila kita kan dia ada orang kata apa macam periksa lah kan, kita nak naik level tu kan. Kita kena bersilat dengan depan orang ramai. Lepas tu kita kena poin-poin dia yang tentu, langkah dia yang tertentu lah untuk menaikkan kalau katalah hari ni untuk ujian jadi jurulatih. Jurulatih tu struggle lah untuk Maiza. Struggle sebab kita nak jadi pendidik kan, nak didik. Lepas kita dapat title jurulatih tu, kita kena dah ada lesen untuk mendidik orang. Betul. Jadi benda tu struggle lah untuk Maiza. Okey. Jadi lepas ke tidak tu? Apa dia? Berjayalah. Maiza belum tahap jurulatih lah. Maiza pembantu jurulatih. Okey. Maksud dia adalah jurulatih belakang tu. Okey. Lepas tu nak tanya macam doktor pula. Okey. Kita tanya orang kata dalam dunia silat. Masa zaman belajar dulu doktor, apa yang susah sangat? Apa yang struggle sangat untuk jadi doktor ni? Secara keseluruhannya memang susah lah untuk jadi doktor. Sebab kita belajar bukan just macam satu benda. So kita kena tahu berbagai jenis penyakit, nama-nama kan, nama-nama ubat semua kita tahu. Untuk apa, untuk treat apa, semua kita kena tahulah. So dalam tempoh pembelajaran 5 tahun, 6 tahun tu sebenarnya kita terbahagi kepada 2 lah, teori and practical. So masa teori kita belajarlah macam lecture biasa, lecture and then hafal-hafal. Masa praktikal kita kena jumpa patient, kita kena tahu diagnosis dia apa. And kita kena tahu kita nak treat patient tu macam mana. Nak bagi ubat apa, nak buat apa kat dia, whether dia perlukan hanya ubat atau perlukan operation. So itu adalah the whole struggle of it lah. Nak kena hafal lah benda-benda tu. Kena hafal, kena tahu, kena faham juga. Yelah, dah lah nama dia pun pelik-pelik je. Tapi nak tanya lah, aku ada satu soalan yang bermain kat fikiran. Okey, sebelum dia betul ke doktor kalau tulisan ni memang macam tu? Aku tertanya-tanya tau. Soalan kau kan. Kadang-kadang kan. Kau tak faham pun dia tu apa. Tulisan kau ni apa dulu kan, kalau tulisan kau macam doktor kan. Contoh aku pergi kan, pergi okey dia dah tulis kita pergi KKM kan. Tulis kita tak faham tau. Tanya, ini sakit ni je. Dia faham. Yang sampai dekat farmasi tu kan. Okey. Aku sampai tengok yang aku tahu bawah Panadol. Panadol tu je. Yang lain tak tahu. Tiba-tiba okey, ni ubat ni, ni ubat ni, ni ubat ni ubat sakit tekak. Aku duk cari mana tekak. Kenapa? Memang tulisan doktor memang macam tu ke? Memang diajar ke? Bukan diajar. Sebenarnya kebanyakan doktor tulisan dia macam tu sebab dia nak cepat, especially government. Dia nak cepat. Dia nak cepat. So dia just tulis macam tu. And tapi nurse faham pula. Kebanyakannya yang dalam healthcare system ni dia akan faham je tulisan doktor sebab dia dah biasa. Hari-hari dia encounter benda sama. Pharmacist pun sama, hari-hari dia encounter benda sama. And then dorang pun belajar yang macam kita punya macam ubat kan. For example antibiotik, amoxicillin, kalau kita tulis macam tu, PCM, Panadol, macam kita tulis macam tu. So dorang pun dah tahu dah benda tu. So dorang automatic, bila dorang tengok tu, ini paracetamol ni, ini amoxicillin ni. So dia dah tahu. Jadi betul lah, nurse dengan doktor boleh kawan lah. Hari tu aku cuba nak tipu nurse tu lah. Aku tak ada tulisan doktor ada, yang bawah tu aku garis panjang. Kenapa? Ni sakit apa ni? Tak tahu doktor tulis. Kau saja kena tu. Apa panjang ni? Kau tak dengar kata nurse tu dah berhenti kerja sebab kan tak dapat baca benda tu. Okeylah, bukan apa kan. Kadang-kadang kita dulu orang kata tulisan ni macam cakar ayam. Dalam cakar ayam tu dah hilang. Orang kata macam tulisan doktor. Dia dah ada orang kata dah lock lah benda tu kan. Bila tengok barulah kita faham. Nak cepat ni. Okey, maksudnya kalau macam Maiza dulu kalau lepas ni kalau Maiza saja nak tanyalah dah berkahwin dah ada anak Dah. Maksudnya kalau tulis nama anak tu ada tak cantik lah tulisannya. Selalunya saya suruh husband saya yang tulis lah. Oh ya. Okey, macam pesilat. Pesilat pula tulisan.
Biasa je lah, normal lah. Normal lah. Kau mana Tokhat. Lepas. What kau tiba-tiba ada 7 lekuk. Mana tahu. Tak ada lah. Okey lah. Itu dah. Kita dah habis apa? Itu daripada segi struggle. Alright. Dan sekarang ni kita nak relax dahulu. Alright. Tenang dulu. Okey. Kita jumpa lagi selepas ni di Lapak Boa. Dia tak ada seragam sangat lah dengan dua orang ni. Macam best pula. Baik, kita kembali lagi di Lapak Boa. Stress, struggle And relief. Okey, sekarang kita dalam segmen nak relief dah ni. Nak relief Nak lah. relief Nak dah. lepaskan dah. Dah kita dah tahu dah apa-apa semua macam mana. Rupanya doktor ni macam mana. Yang perempuan yang bersilat ni. Selalu kawan kita ramai yang lelaki yang bersilat. Bila ni first time rasanya ada Dan yang sekarang ni perempuan. alhamdulillah kita ada kawan doktor dah. Dah ada dah. Dah. Orang masuk dia dalam kontak aku ni banyak kepada mak rempit. Ah. Sekarang dah ada doktor. Dah ada DR. Dah ada DR. Yes. Kalau type D je dia seorang dia. Lepas ni kita boleh add on seorang lagi. Apa dia? Sri Kandi. Sri Kandi. Yeah. Itu dia SK lah. SK lah. Takut orang ingatkan ni budak sekolah mana SK. Kembangan. Kembangan. Alright, okay. Jadi untuk relief ni kita pada Maiza dululah. Maiza. Okay, kita tahu. Okay, kita nak tanya Maiza. Maiza dah baru-baru ni yang kita orang tahu filem 6 Jilaka. Sebutkan 6 Jilaka. Jilaka bersama dengan bos Saipul Apek. Kan. Macam mana shooting tu? Pengalaman best. Sangat best. Itu pertama kali Maiza bekerja dengan Abang Long Azim Osman. Okey. So, walaupun bekerja dapat juga ilmu sebab kita bekerja dengan Abang Long Azim Osman ni kita boleh main-main. Ya. Saya pernah sekali dengan dia, betul. Kita sebelum masuk set tu sehari dia akan panggil semua cast. Kita ada script reading dan script reading tu kita kena berlakon sekali depan dia. Real ataupun just rehearse dialog saja? Real. Kecuali fighting lah. Sebenarnya kita tu ada fighting kan. Fighting tu dia tak masuk. Fighting tu dia bagi ke director action lah. So kalau yang buat lakonan tu dia memang akan panggil semua cast dan kena berlakon depan dia. Sebab dalam cerita tu Maiza ada one and only woman dalam celaka tu. Aku di make up kau jadi hitam. Masa mula-mula datang jumpa Abang Long, dia kata muka Maiza macam ni. Macam mana aku nak celaka kau muka kau? Sebab dalam grup tu kan dia antagonis lah konon. Yelah. Kan? So aku tak nak muka kau lawa. Aku nak macam mana? Hitam kan muka dia. So make up lah, foundation tebal sampai makeup artist kena bakar. Kulit kita cerah. Bila berpeluk tu dia akan jadi line tau. Hilang lah. Sini pun hitam. Macam budak sekolah. Okey. So itu kata pengalaman Maiza lah yang lepas tu kita masa tu musim hujan, lepas tu kita shooting pula outdoor banyak. Dengan panas matahari. Sunburn tu normal lah. Masa tu Amirah Effendi pun memang terbakar gila kulit dia. Habis kulit dia hitam. Dia memang orang kata memang dah memang orang kata dah kulit pun dah tan dah kan. Orang kata makin tan lah. Okey, bos Apek apa lagi? Dia jadi dua lah, ten. Okey, dengan orang kata berapa lama tu? Sebulan? Kalau Maiza dua orang lock Maiza dalam 2 minggu lebih. Okey, so 2 minggu dengan hujan, dengan panas. Dan kebanyakannya masa shoot dekat Sungai Perak. Sungai Perak. Dan juga kebanyakan yang cast kat dalam tu semua banyaknya pelawak. Betul. Macam mana bekerja dengan orang kata comedy people ni? Jahanam lah. Orang kata mesti ada true dialogue, mesti siut lah aku tak boleh buat. Jahanam. Tapi kat situ pula Sifu Azim Osman, kau nak gelak macam mana? Yelah kan antagonis kan. Lepas tu Along Apek kan cerita tu dia jadi serius. So masa tu Azim Osman cakap aku tak nak buat lawak bodoh dalam cerita ni. Biar komedi tu biar audience yang tahu kita punya komedi. Lepas tu Maiza plan scene pula marah. Kita kalau marah kan berkerut kan. Aku tak nak muka kau berkerut. Marah tapi kening straight. Aku tak nak kerut. Lepas tu buat lagi. Feminin sangat lagi. Dekat set. Dengan yang aku pergi tengok juga cerita tu. Alah siapa tu? Ni abang Cik Man. Cerita tu kata walaupun dalam pelawak
bagi aku tengok filem tu, Cik Man adalah yang orang kata dalam lawak dia king lah. Ya, Yes. ya, dia lain. Pecah. Dia Memang pecah. penguat cerita tu. Dia penguat cerita tu lah. Walaupun serius sikit. Kan? Alright, kita dah cerita. Kita dalam minggu ni dengan Dr. Zura. Okay, macam mana Maiza jaga Katanya kena make up gelap kan? kan. Lepas tu dengan hujan panas. Tak adalah, dia kebiasaannya lah. Macam contohlah aku sendirilah kan. Kalau make up terlalu tebal ke apa, kadang-kadang dia terus tumbuh jerawat. Dia terus naik kan. Macam Maiza ni tumbuh juga. Lepas tu tiba-tiba pori-pori ni terus penuh. Pori-pori ni. Balik rumah congkir tu. Aduh, kat rumah ada besi tu. Besi ada bulat tu. Bawah jangan tajam kan. Ada juga. Kerok muka tak. Meleleh mata tu. Lepas tu sunburn juga, tapi sunburn tak teruk lah sebab kita dah pakai lotion sunscreen okey. kan. Tapi kena juga tu. Matahari pula masa tu terik. Dengan make upnya, dengan peluhnya. Dengan peluhnya. Okey. Dia tepek lagi, dia Kenapa tepek tau? lagi. Selalunya kalau yang orang kata wanita bertudung ni, selalunya akan kalau syuting pelakon-pelakon akan duduk bawah aircon, tempat sejuk. Macam Maiza kan di tempat-tempat panas kan. Tak gatal ke kepala? Dah normal lah. Dah normal lah. Gatal tak lah, tapi risiko sebab Maiza bertudung, lepas tu bila fighting tu dia akan pening. Terlepas sebab kedap Bila dia dah panas kan, kepala kan panas. So Maiza akan break kejap, buka stokin, siram kaki air sejuk, dia baru turun. Okay, sebelum kita ke Dr. Zura. Maiza, drama dengan filem. Mana lagi best? Filem lah. Filem lah. Payment. Okay, daripada segi jiwa, macam mana jiwa? Kalau jiwa Maiza mesti Filem lah. Sebab filem ni kita kena all out tau. Kita tak boleh main-main, kita tak boleh nak ni, kena buat yang, sebab filem ni kita satu melibatkan orang tengok ramai. Kalau kau salah buat nanti producer kau rugi. Nak fikir benda tu. So untuk Maiza filem lah. Filem Best lah. Macam aku pun drama. Sebab filem tak ada lagi. Belum. Okay, doktor. Okay, macam doktor pula saya nak tanya je lah. Orang kata kalau daripada segi, kalau ada tak orang kata artis-artis yang datang ke Bella Clinic untuk buat treatment muka? Ada, ramai. Okey doktor, macam Maiza tadi kita dah tahu dah, dia orang kata syuting berpeluh, panas, lepas tu kat set pun dalam 2 minggu macam tu. Apa saranan doktor untuk Maiza kalau contoh nak menjaga kecantikan muka lah untuk di set, macam mana penjagaan dia? Okay, so untuk macam orang yang bekerja macam long hours kan, especially pelakon, penyanyi, makeup, hari-hari you kena shoot, hari-hari makeup kan. Okay, estetik ni, penjagaan muka ni sebenarnya simple je. Alright, you kena jaga kulit you, benda basic. Maksudnya lepas you habis shooting, okay, makeup you kena remove by you punya oil, cleansing oil ataupun cleansing balm. You kena make sure tak ada residue makeup dekat you punya muka. The second thing is, lepas you cuci dengan cleansing balm, cleansing biasalah. Double cleansing orang panggil. Lepas tu the third one will be moisturizer. Moisturizer is very very important lah untuk lembapkan you punya kulit muka. And then yang paling penting adalah sunscreen. Macam Maiza cakap tadi kan, dia taruh juga sunscreen everything, tapi kalau dah memang panas sangat-sangat terik, actually sunscreen ni one of dia punya tips adalah kalau you nak dia tahan, protect you punya skin, you kena top up dia. So every 4 hours ataupun every 6 hours lah maximum you kena top up. Berapa Kalau tak 6 hours? 6 hours, maximum 6 hours. Kalau boleh 4 jam sekali top up. Lagi elok. Lagi elok. Maknanya contoh lepas 4 jam tu kita cuci muka, kita pakai lagi? Yes, pakai balik. Pakai balik. Sebab dia tak boleh, macam contoh you pakai daripada pagi. Sunscreen ni bukan function dia untuk tahan sampai malam. Tak, dia tak akan function kalau you daripada pagi pakai sampai malam. Tak ada. So memang every 4 hours ataupun 6 hours you have to top up you punya sunscreen. And then janganlah macam lepas faham je balik shooting kan selalu tengah pagi kan, kadang-kadang dah penat baring terus tidur kan. Sebenarnya benda tu memang tak elok lah. Maknanya macam mana pun kita kena orang kata remove the makeup lah. Yes, macam mana pun gagah kan juga. Maiza pernah macam tak larat tidur terus lah. Tak pernah. Maksud dia memang tekad aku kena bersihkan muka juga. Betul. Dia selalu kena mandi dulu sebab tidur dengan anak kan. Ya. Balik syuting 3-4 pagi mesti mandi, cuci muka, bau bom. Kena bersih lah. Kena bersih lah. Alright. Itu dia. Dan juga nak tanya tadi, aku nak tanya soalan kat doktor.
kat Bella Clinic dia memang fokus pada muka saja ke atau ada treatment lain? Ada, kita ada treatment lain. Basically the whole body lah sebenarnya. Contohlah you datang, you ada scar kat tangan kan macam keloid ke apa, kita ada. Kita buat juga. Contohlah you lemak sana sini kan, you nak kurus, you nak buang lemak tu, kita ada. Cucuk kat perut kan. Lelaki boleh buat? Boleh, tak ada masalah. Tapi nak tanya jugalah untuk treatment orang kata yang berlemak di perut ni lah kan. Kan? Yang lelaki punya aset ni. Macam mana je dia punya treatment? Adakah potong perut? Bukan. Injection lah. By injection. Pernah dengar fat melting injection? Jangan situ. Saya tahu potong usus je. Yang tu tak tahu. Okay, fat melting maksudnya kita inject dekat tempat yang lemak untuk reducekan lemak tu. Untuk di meltkan lemak tu. Macam sekarang macam trend orang nak ni kecilkan muka. So kalau pipi kita ni kan, so kita cucuk dekat pipi and then nanti ubat tu dia akan bekerja untuk some sort of meltkan dia punya fat dekat muka. So kalau macam injection untuk perut tu, macam contoh dia inject, adakah kita akan jadi kurang makan ke ataupun kita normal je makan? Okay, sebenarnya kurus ni dia you kena juga jaga makan. You inject lah apa pun, you kena jaga makan, you kena senam juga. Apa yang dia buat adalah dia pergi kepada lemak yang degil sebenarnya. Contohlah you inject tapi you makan pelahap Hentam macam je. tak boleh juga. Tak boleh juga, tak jadilah. Tak jadi juga. Itu orang kata 10 kali inject pun tak jadi. Betul. Lifestyle tu memang kena jaga juga. Okey, faham. Itu Alright. ada baru kita tahu lah Rupanya kalau perut buncit pun ada solusi. Tapi lelaki punya perut boncit, lelaki perempuan suka. Ya, kita tanya. Alah. Kita bukan dapat keluar pasal untuk ni. Okey. Okey, Maizah. Kita pun tak tahu episod bila pula dapat perempuan ni. Okey. Macam Maizah. Okey. Okey, macam Maizah sendiri. Okey. Adakah benda tu mitos ataupun betul perempuan yang- suka lelaki? Boncit. Orang kata ada orang kata comel lah macam teddy bear. One pack. Mitos. Mitos. Alhamdulillah kita pun. Alhamdulillah. Itu Maizah. Maizah. Doktor. Macam mana doktor? Sebenarnya dia depends on perspektif seseorang tu Okey, lah. faham. Contohlah before kahwin you suka yang 6 packs kan, 8 pack, 6 pack kan. After kahwin you tengok kalau laki you ada 6 pack, 8 pack, nanti you pula rasa macam tercabar kan. So you suka dia 1 pack. Yelah takut kena sondol. Takut sondol. Sekarang banyak penyondol lah. Kena terima lah. Jadi nak secure aku bagi kan kau 1 pack. Okey, maksud dia mitos lah. Tapi tak suka. Mana Maksud tak suka? Maksud dia tak suka KP Bara lah. Okey, alright, dia pun. Alright, okey untuk Dr. Zura lah. Okey, kita Maizah kalau kata dia kan kita tahu dia punya kerja tu masa yang panjang apa semua. Boleh tak sebelum kita nak tutup ni kan, apakah rawatan yang Maizah doktor rasa okey ini khas untuk Maizah, orang-orang yang macam Maizah. Mungkin dekat luar sana ada juga pelakon-pelakon yang tengok. Mungkin apa yang Bella Clinic boleh suggestkan pada mereka. Okay, so untuk orang-orang yang working long hours, okay, ataupun yang memang selalu everyday kena wear makeup, first and foremost saya akan start dengan facial dulu. So facial ni kalau dekat Bella kita ada macam-macam jenis facial tau. So basically yang the very basic one is aqua facial yang kita ada. So apa yang kita buat adalah kita bersihkan muka you and then kita guna manual extraction. Yang bersih kan. Ada juga. Ada. Buat lagi lah muka aku. Yang tu penting actually sebab bila you dah working long hours, makeup every day, so you punya pori tu akan tersumbat. So bila pores tersumbat, dia akan ada banyak dirt, blackhead, whitehead akan ada kat situ. So kita kena buat facial manual extraction untuk kita keluarkan dia. Lepas tu kita akan letak moisturizer, soothing gel, mask and so on. Then lepas je you habis facial, selalunya saya akan buat dalam Bella ni kita ada satu treatment yang famous lah dekat dalam Bella. KGS nama dia, kita panggil Korean Glass Skin. So kalau you buat tu you dapat glass skin lah. Lebih kurang macam tu. Dia punya jenis berkilat tu Glowing. So, boleh tak doktor kongsi sikit mungkin lepas ni Maizah nak pergi kan, nak dapatkan Korean Glass Skin tu, dalam kepala dia mesti tengok Korean Glass Skin tu dia macam mana, dia tempelkan muka Korea kat muka aku ke macam mana, apa treatment yang dia buat ni? Okay, so Korean Glass Skin ni dia includes 3 step dekat dalam tu. So pertama sekali kita ada microdermabrasion. Yang tu kita buat suctioning. Tahu tak kita guna mesin tu, lepas tu kita ada satu serum, lepas tu kita akan suck
Kita akan sedut yang lah. dia pusing. Macam vacuum tu. Vacuum tu. Betul. Yang vacuum sedut-sedut tu kan. Yang itu untuk exfoliate. Exfoliate bermaksud kita nak remove you punya dead skin dulu. Kau jangan buat vacuum kat rumah. Jangan Kenapa? itu. Balik ni kenapa Dr. Zura kata boleh buat? Dah. Dia rehearsal dulu. Kan besi. Tak, tapi Dah jadi macam orang kata pergi buat bekam. Okey, lepas kau ni. Okey, lepas tu Fantasi lepas suction selalunya kita akan letak chemical peel. So chemical peel ni dia untuk apa? Untuk cepatkan you punya skin renewal. Tapi nak tanya doktor, ada orang kata untuk skin kita untuk kembali pulih lah kan. Dia ada berkait dengan faktor umur ke tidak? Kembali pulih bermaksud macam mana? Contoh macam muka kita teruk lah, kita pergi buat treatment kan. Kau Ada kadang-kadang faktor umur, metabolisme tak tinggi ke, dia punya recover tu lambat ke. Betul lah. Benda tu betul. Yes. di faktor umur pun mainkan peranan lah. Faktor umur mainkan peranan, and then bila kita berumur, collagen kita kan semakin berkurang. Metabolisme kita akan semakin berkurang. So benda tu pun mainkan peranan juga dalam treatment kita. So sebab tu berapa lama you kena buat treatment tu, it depends on individual tu sendiri. Kita tak ada kata okay, you confirm 3 kali, you confirm 5 kali. Tidak. Sebab kita kena tengok you punya badan you terima treatment tu macam mana. Faham. Satu lagi kalau contoh macam dia dah okey dah perfect dah muka dia. Adakah dia kena buat rawatan tu lagi Ada ataupun rawatan dah boleh stop? susulan ataupun dia dah boleh stop lah. Okey, doktor dia dah sampai. Dah relax Okey. lah. Cun nak buka Apple, muka kau ni dah macam King Jongkok. Maksud dia dah okey, kau tak payah datang dah. Macam tu dia. Pergi jongkok Tak, aku pakai sebut je, aku pun tak tahu siapa tu. Okey. Okay, kalau misal kata semua dah okay, dia pun dah berpuas hati dengan treatment, you boleh just stop. Kalau boleh you stop. nak, boleh stop kalau you nak. Tapi kita recommend untuk maintenance. Ada maintenance. Yes, ada maintenance. Macam contohlah, you buat goreng glass skin, you cucuk skin booster, every 6 monthly you datang untuk buat. Okey. Treatment yang sama ataupun yang lain? Ada pun. Depends on dia punya kulit masa tu. Maksud dia apakah aktiviti dia selama 6 bulan tu? betul. Adakah dia jaga dengan Ada betul dia baru dia datang balik lah. Faham. Penjagaan ni orang kata kena berulang lah. Dia tak boleh lah orang kata sekali buat dah elok, kau biar je. Okey. And dia kena maintain dengan skincare juga. Okey. Kena jagalah. Kena jaga juga. Janganlah lepas-lepas dah dapat tu. Yeay, Tak aku ada. dah boleh relax. Dah boleh relax, tak payah pakai apa-apa. Tak adalah. Tak ada. And skincare juga ada juga patient just nak kongsi kan, ada juga patient datang, dia kata saya dah pakai skincare yang mahal dah doktor. Tapi saya still rasa kulit saya tak okey. Sebenarnya skincare ni dia punya absorption rate sangat rendah, less than 5% sahaja. So kalau lah muka you macam ada scar, ada hitam-hitam, pigmentation kan, untuk skincare tu pulihkan muka you sangat-sangat lambat, and because dia punya absorption tak sepadu you buat treatment so benda tu memang kena treat by treatments, by injection ataupun laser, and then baru you kena maintain dengan you punya skincare. So dua-dua penting. Okey, so kita tak boleh mengharapkan skincare ni. Aku kalau skincare ni aku beli ni, jiran sebelah pakai yang 30, aku punya yang 250. Aku mesti lagi cantik daripada dia. Keluar-keluar kalah juga. Kan? Bukanlah Macam makcik dulu temulawak. bedak sejuk. Itu pencerahan daripada Itu daripada Dr. Zura lah. Baru kita tahu pul. Dekat klinik pun ada yang benda besi tu. Ya. Tapi yang benda besi tu lah baru aku tahu cara guna dia yang betul. Macam mana? Hari tu Hari depan doktor kau cakap. Hari depan doktor kau cerita. sebab sebelum ni aku buat cara yang salah rupanya. Okey, kenapa kau pakai yang benda betul? Yang bulat tu selalu kalau kita tengok ada jerawat tu, kita akan masukkan kat bulat, kita picit. Okey, kita tekan dia macam tu, dia kat dalam lah. Rupanya tak payah, kat luar je. Dia tolak je. Tolak je Dia bukan kita masukkan bulat tu kat dalam untuk kita picit jerawat. Tak tahu. Kau buat benda tu. Kau ingat main sukan neka ke masukkan bola dalam gelung? Tak, aku akan masuk tu picit dia keluar lah banyak. Rupanya dia picit tepi. Dia picit tepi je. Aku tahu. Tapi nak tanya, soalan saya yang terakhir ni. Okey. Yang batang besi yang tajam kat Tajam belakang tu buat apa? Yang belakang tu yang tajam tu. Okay, actually kalau macam orang yang ada macam miliasid, tahu tak miliasid? Yang oil punya accumulation of oil dekat dalam you punya pori, warna putih tu. Yang warna putih yang kadang-kadang ada orang bintik-bintik banyak putih tu kan. Okay, selalunya kita akan macam pecahkan dulu, cucuk guna jarum tu sikit, and then kita tolak dia.
tak boleh pakai yang ni. Ini tu. Tak bisa. Aku akan besi tu cocok bagi tembus. Tak. Okey. Dia ada cara-cara. Ada cara-cara dia. Ada cara dia sebab Faham. jerawat kalau you picit macam picit biasa, orang selalu banyak picit kan, dia akan jadi hitam. Ya betul. Lepas tu. Okey. So kita kena buat cara yang betul supaya dia tak tinggalkan parut jerawat. Banyak picit ni. Hitam semua. Kau picit muka. Okey, kita kepada Maiza lah. Ya. Alright, kita di hujung-hujung relief ni kan. Okey, Maiza dalam silat. Okey. Berapa sampai sekarang dah pembantu jurulatih. Ya. Berapa banyak perguruan? Berapa banyak guru dah ada? Tak terkira nak kata banyak sangat, tak adalah. Salah satu seorang ni Maiza berguru dengan Rozadi Abdul Rahman tu lah, yang pesilat negara kita. Okey, pesilat negara tu. Pesilat negara tu yang geng-geng Imam Manan semua tu. Itu antara salah seorang guru Maiza. Okey, dan salah satulah. Dia punya lasak lain macam. Patutlah dia semua main barang. Ini kalau kat rumah tak periuk, penutup dia terbang. Okay. So masa sepanjang berapa guru semua je? Berapa guru agak-agak? Agak kalau boleh kongsi lah. 4. Sebab Maiza yang tetapnya ada perguruan gayung Patani. Maiza juga belajar dengan gayung Malaysia. Gayung Malaysia olahraga belajar juga. Tak, gayung Malaysia bukan gayung olahraga. Lain ni? Gayung Malaysia dia lebih kepada yang main cindai yang pakai kain Okey. tu. So dalam Patani tak ada tu. So jadi Maiza ambil peluang. Dia peluang tu sebab syuting. Bila syuting tu kita kena belajar semua benda. Tiba-tiba yang dapat koreografer tu dia daripada cikgu perguruan ini. So Maiza ambil peluang lah belajar kat situ. Okey. Faham? Lepas tu belajar pula dengan silat empek yang orang Minang punya yang macam randai tu. Randai kat situ juga. Ui, macam-macam benda kan. Okey, sajalah tadi sebelum kita mula adalah cerita kan. Kita kenal Awak Di. Belakang kita. Apa relation antara Maiza dengan Wak Di ni? Dia guru Maiza. Dia macam ibarat guru dan anak murid. Dia senang cerita macam ayah dan anak lah. Ayah dan anak lah. Berapa lama bersama, bila bersama dengan Wak Di ni? Dia start kenal dia daripada filem Halilintar. Filem tu tak keluar cerita tu. So dia berlakon dekat cerita tu dan dia juga sebagai koreografer. Okey. Tu dalam masa cerita tu ada training dengan Puteri Sarah. Masa tu Puteri Sarah belum bertudung lagi. Okey. So dia jadi heroin. Dia ditugaskan untuk jadi fighting lah, untuk fighter lah dalam cerita tu. Okey. So bila training tu dia tumbuk punching bag tu. Tangan dia dah merah dah ni. Aku seorang je tumbuk yang macam okey. Jadi bila Wak Di tengok macam Maiza ada pesilat ke? So kat situlah orang kata start rapat dengan dia. Okey. Kat situ training dengan dia. Lepas tu banyak syuting-syuting pun banyak bekerjasama dengan dia. Okey. Kalau ada apa-apa job ke apa-apa Maiza akan mengadu kat dia. Bukan penasihat juga. Betul lah macam ayah dengan anak lah. Wak Di garang? Dulu garang. Sekarang tak. Sekarang tak? Dulu garang dengan misai dia. Dia dengan kita je gagang. Ya. Kau kena faham tu. Okey, faham. Okey, alright. Tu dia pun? Ya, orang kata untuk release ni kita dah tahu dah sebab orang kata macam sebelum terlupa lah lagi satu. Apakah impian? Matlamat impian. Sebelum kita sampai ke hujung. Semua orang ada impian. Semestinya Maiza nak ada sekali dalam hidup pun pegang award satu. Okey. Dapat pelakon pembantu terbaik. Amin. Pelakon terbaik. Asalkan dapat je. Okey. Lepas tu Maiza teringin nak masuk ke international lah, Indonesia ke Thailand. InsyaAllah. Amin. Tapi as a watak fighting lah. Dapat masuk tim Iko Uwais ke. Wah, Yayan. Sebab pernah bekerjasama dengan tim dia dalam filem Pendekar Awang. So Okey, tim dia ada join dalam grup stand performer masa tu. So borak-borak lah kan, macam mana lah nak masuk Indonesia kan. Boleh Kak Maiza datang aja kat Indonesia. Peluang tu dah ada. Peluang dah ada. ada. Tapi kalau pergi Indonesia tu nak kena bawa ke semua beg tu? Tak tahu. Tak adalah teruk. Tak ada lah. Macam tu. Itu kau lebih nak pergi menikam lah. Tapi Indonesia dia proud tau dengan kita sebab Maiza pernah bertanding dekat Indonesia sama dengan YD. Pergi ke Indonesia, diorang suka tau orang luar. Diorang kita dia berbeza dengan Malaysia. Selalu kat sana tu diorang macam
kita bersilat pakai busana. Sana diorang pakai baju hitam je. Kita Okey. bertanjak lah, lengkap lah. berlinding samping. So diorang boleh tengok benda tu macam diorang macam kagum. Okey. Sampai Maiza nak makan pun tak boleh, nak apa pun tak boleh. Diorang, Kak, bisa enggak dia foto? Bisa enggak dia foto? So diorang macam tak sop tau dengan orang luar. Lepas tu makin dia famous. pula cakap dekat orang Indonesia, ini aktris di Malaysia. Diorang macam Maksud dia ramai peminat kat sana lagi lah. Oh, faham. Oh, dok. Indonesia, Oh, kalau kat sana punya daripada segi pakaian silat agak diorang biasa baju hitam simple je lah, Diorang simple je. macam baju silat hitam biasa je dengan dalam pinggang. Okey. Kita kan dengan samping. Yelah, Yelah, lengkap kita lah. semua ada lah. Pistolnya lain. Pistol. Saya bawa pistol tu gangster. Itu lain. Kata-kata orang kata last lah. Last word lah kan. Last word sebelum kita nak tutup episod kita kali ni. Ya. Last word lah untuk mana-mana yang tengok Lapar Boa ni. Oh, last word saya kan kepada director dan producer. Okey. Berilah peluang kepada saya bukan saja dalam bidang cerita-cerita action, dalam emosi-emosi pun insya-Allah saya boleh lakukan dengan baik. InsyaAllah. Semua berikan saya peluang itu saja. Peluang dan juga ruang lah. Peluang, ruang. Untuk berkarya, kan? Okey. Apa-apa boleh bincang. Ya, hubungi. Alright, dan juga kita nak tanya Maiza lah. Ya, sekali nasihat kepada adik-adik kita yang perempuan ni Ya. yang berkecimpung dalam dunia persilatan ni lah kan. Mungkin ada yang teringin kan, teringin nak ke arah tu, tapi mungkin mak ayah tak ada basic-basic tu. Macam mana? Jangan putus asa. Macam putus asa? Jangan putus asa sebab Maiza pun bermula daripada bawah kan. Kita tak ada terus menaik ke atas. So pada budak-budak yang macam dia ada basic, lepas tu dia pun minat dalam dunia seni ni kan, sentiasa orang kata apa, study dalam dunia lakonan. Okey. Jangan putus asa, bersilaturahim dengan orang-orang tu penting dia. Dia orang kata berkawan tu penting. Berkawan tu penting. Alright, kita dah ni orang kata, dah hujung-hujung banyak pula soalan dah. Rasa macam tak nak lepas. Tak nak lepas lah, tiba-tiba dia lintas kan. Okey. Sekarang ni macam kau tadi baru sebut pistol. Kata kan. Alright, sekarang ni kita tahu dengan dunia yang sekarang lah kan. Adakah Maiza rasa silat ni satu yang Masih relevan lagi ke tidak? Masih relevan. Tapi selalunya yang kata apa, orang cakap, orang tutu lah cakap silat ni kepada mistik, silat ni orang kata belajar silat ni kena ada ilmu kebal lah. Tidak pun sebenarnya. Okey. Orang salah faham kadang yang tukang yang dulu kan, zaman dulu kan nak cuci keris kan guna kemenian ni. Jadi dulu tak ada hair dryer. So orang gunalah kemenian. Tapi boleh pakai. Bila pakai tu orang dah salah, ini ada jin dalam. Jadi orang dah salah faham benda tu. Yang Punca orang dia kata sebab pakai dulu tak ada hair dryer je. Ya, tak ada hair dryer. So kemenian ni kan dia bau wangi. So nak wangikan je dia punya bilah keris tu. Tak adalah Kenapa kena-mena. cuci limau? Sebab nak hilangkan karat dia. Yelah. Jadi orang dulu kata ini limau jin. Alah, sekarang kan ada apa tu, apa yang spray karat. apa? Autosol. Autosol. Spray. Janganlah dianggapnya kan orang kata pakai limau je benda bukan-bukan. Apa mak aku cuci ikan geli pun pakai limau juga tu. Takkan kat situ. Masih relevan. Masih relevan. Filem Gayung pun dah menaikkan nama silat. Ya, betul. So budak-budak pun macam orang kata kita orang Melayu. Dia dah mula dah. Dia dah mula dah. Kita dah mula dah, nenek moyang kita punya tradisi pun dah keluar balik. Ya. Orang itu dia pun Lupa nak tanya lah Maiza. lagi. Idola dalam dunia persilatan, siapa idola Maiza? Lelaki ke perempuan? Tak kisahlah. Kalau lagi. Lagi? Kalau lelaki idola Wak Dia. Wak Dia. Wak Dia. Wak Dia idola lah. Okey, kalau perempuan. Kalau perempuan silat tu Maiza belum jumpa lagi lah. Tapi kalau bukan bidang silat boleh. Okey, boleh lah dalam industri. Tak kisah. Luar ke dalam? Dalam kita. Luar dan dalam. Kalau dalam Malaysia ni perempuan yang ke arah Malaysia Art ni macam Trisha Oi. Trisha Oi. Datuk Malaysia Yo, dia orang Malaysia juga kan. Yelah. Kan? Lepas tu kita ada Kak Engku Raja Azura. Yes. Sri Kandi tu. Ya, dia dulu bersilat juga. Keris emas di Selampur. Apa tu lagu cerita tu? Ayah kedai emas tu aku tahu lah tapi tak perasan pula dia ada kat situ. Dia Ada. Okey. Ya, tapi dia ada level-level tu tak? Macam dalam dunia persilatan yang macam orang kata okey yang ni kita Ni respect Pendekar, ni Laksmana, ni Hulu Bala. ada lah. Ada.
Macam Maiza sendiri? Kalau perempuan dia Sri Kandi lah. Sri Kandi lah. Kalau lelaki tak adalah Sri Kanda. Dia akan nikah lah. Macam kita orang ni lebih pada apa? Kita kepada Seri Maju yang bas tu. Itu Mamat. Okey, itu daripada Maiza lah. Okey, itu dia. Terima kasih Maiza untuk perkongsian hari ni, dan kita daripada Dr. Zura, dan untuk last word pada yang tengok ni, mungkin ada apa-apa yang nak disampaikan mana mungkin pada orang yang nak cantik tapi takut ataupun dia tak tahu macam mana nak kontaknya, macam mana nak pergi ke Bella Clinic ni, apa rawatan-rawatan yang sekarang tengah dipromosikan. Silakan. Okay, so untuk siapa-siapa yang berminat dalam rawatan estetik ataupun ada masalah skin ke apa kan, boleh datang ke Bella Clinic. Kita ada consultation with doctors first. Lepas tu baru kita tahulah apa yang rawatan yang you perlukan. And kita juga ada wedding expo. So wedding expo kita ni 8, 9, 10 Mei 2026. Okey, apa yang akan ada dekat wedding expo, kita ada doktor juga untuk konsultasi, dan kita ada macam-macam promotion lah. Macam Korean Glass Skin pun ada promo, kita punya skin booster pun ada promo. So jangan takut, kita orang tak makan orang pun. Kita orang inject je. Itu pun tak sakit lah. Beauty is pain kan? Beauty is pain. Alright. Okey, sebelum tu boleh promo sikit kalau korang nak tengok apa Bella Clinic punya media sosial. Okay, so untuk media sosial korang boleh follow Bella Clinic MY, alright, and tengoklah dekat situ banyak video kita update trend-trend sekarang, apa function, semua kita update dekat situ. Okey, Maiza pula media sosial? Jangan lupa saksikan drama TikTok yang akan keluar pada bulan depan. Di semua platform KPDN, drama episod 1 sampai 30 kita pengguna. Jangan lupa saksi KPDN, kita pengguna, yang kita tak ada. Kita tak ada dalam tu. Sebab apa kita tak guna? Kita tak guna, diorang pengguna. Diorang okey. Alright, Bol. Apa pun terima kasih pada Maiza. Terima kasih dan juga Dr. Zura. Terima kasih untuk lebih kurang sejam lebih juga. Sonok. Perkongsian hari ni aku rasa lain daripada yang lain. Semua. Ceria, happy. Dia waktu sebelum start tadi macam okey, semua serius dulu. Maiza yang paling kerek. Tapi bila aku tanya buat doktor perempuan tadi, dia gelap. Cantik. Okey, alright. Apa pun kita akan jumpa pada episod yang akan datang. Terima kasih kepada Dr. Zura. Maiza, minta maaf untuk sepanjang 1 jam setengah ni jika ada tersalah kata. Jadi ni dia, kita tutup untuk episod kali ni. Betul. Di mana kita akan jumpa pada episod akan datang di Lapak Boa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.